Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, Barisan Perwakilan Pecadang, Barisan Perwakilan Pembangkang dan warga Dewan yang amat saya hormati. Selamat bersua dan selamat bersidang di arena perdebatan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana kita diberi kesihatan yang baik dan berpeluang untuk bersua melakukan sesi debat di antara barisan pihak pecadang dan barisan pihak pembangkang. Oleh hal yang demikian, pada hari ini, Dewan akan bersidang untuk membahaskan atau berdebat satu usul penting yang pastinya akan menarik perhatian sidang Dewan sekalian. Ahli-ahli barisan pecadang dan pembangkang yang saya muliakan, ingin saya maklumkan kepada semua tentang atur cara sesi debat sastra 2022 ini akan berlangsung selama 3 pusingan yang mewakili subtopik berbeza dengan dimulakan terlebih dahulu oleh pihak pecadang pertama, diikuti pihak pembangkang pertama pada pusingan pertama. Pusingan kedua, pihak pencadang kedua akan memulakan terlebih dahulu dan diturut serta oleh pihak pembangkang kedua. Dan pada pusingan ketiga, pihak pencadang ketiga akan menyatakan pandangannya dan diakhiri oleh pihak pembangkang yang ketiga. Setiap pihak baik pencadang dan pembangkang akan diberikan peruntukan selama 5 minit setiap seorang untuk membahas atau berdebat idea sendiri. Pendek kata, setiap pusingan mempunyai masa selama 10 minit untuk berdebat tentang sesuatu subtopik. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan barisan pihak pecadang dan barisan pihak pembangkang kepada anda semua. Barisan pihak pecadang terdiri daripada Nur Ifarahani binti Anhar, pecadang pertama, Nur Hafika binti Kamarudin, pecadang kedua, dan Nur Adilah binti Abdul Kadir, pecadang ketiga. Bagi barisan pembangkang, pula dibarisi oleh Muhammad Hanafi bin Muhammad, pembangkang pertama, Nur Zida binti Arala, pembangkang kedua, dan Nur Faisal binti Muta, pembangkang ketiga. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat dan sidang Dewan yang dikasihi sekalian, tanpa melengahkan masa, saya akan memberitahu kepada anda semua usul utama kita pada hari ini tentang relevankah pengajaran prosa tradisional di sekolah menengah. Dalam konteks ini, prosa tradisional merupakan komponen utama dalam kebudayaan Melayu menerusi bentuk bahan sastra dan bahan bukan sastra. Prosa ini merujuk kepada maksud kolektif milik bersama dan kebanyakan hasil karya bagi prosa tradisional berkenaan tidak dinamakan kepada pemiliknya kerana merupakan milik masyarakat sejak zaman ke zaman bermula pada zaman Melayu dahulu sehingga sekarang. Namun, pada tahun 1900 sehingga sekarang, setiap karya prosa tradisional berkenaan telah dinamakan dengan milik penulis yang telah menghasilkannya. Prosa tradisional ini terbagi kepada dua, iaitu naratif atau bukan naratif. Naratif bermaksud cerita yang disampaikan kepada masyarakat secara lisan, manakala bukan naratif bermaksud hasil kesusastraan yang tidak mempunyai plot yang khusus. Untuk pengetahuan umum, prosa tradisional ini lebih menumpukan kepada skop karya dalam kesusastraan Melayu tradisional yang terbagi kepada 3, iaitu mitos, legenda dan cerita rakyat yang disampaikan dalam naratif lisan dan tulisan. Sehubungan dengan itu, karya-karya kesusastraan Melayu tradisional khususnya prosa tradisional ini perlu dikekalkan sehingga sekarang, khususnya melalui pengajaran prosa tradisional ini baik di peringkat sekolah, khususnya peringkat sekolah menengah. Namun, adakah pengajaran prosa tradisional ini sesuai untuk diajarkan kepada para pelajar tentang karya-karya, seni bahasa dan pemikiran-pemikiran seorang penulis di peringkat sekolah menengah, sedangkan kita tahu dunia semakin canggih dalam kehidupan seharian kita? Oleh hal yang demikian, usul tentang relevankah pengajaran prosa tradisional di sekolah menengah ini didebatkan oleh pihak pecadang untuk bersetuju dan pihak pembangkang untuk membangkang kenyataan tersebut. Untuk pengetahuan semua, sesi debat sastra 2022 ini akan mempunyai 3 pusingan. Pusingan pertama akan membahaskan tentang subtopik masa pembelajaran prosa tradisional. Pusingan kedua pula berdebat tentang subtopik manfaat bahasa. Dan pusingan ketiga pula akan membahaskan tentang kemudahan mendapatkan bahan rujukan. Tuan Yang di-Pertua, barisan pihak pecadang dan pembangkang serta sidang Dewan sekalian, dengan ini kita akan memulakan sesi debat sastra 2022, relevankah pengajaran prosa tradisional di sekolah menengah? Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Pertua, kepada Barisan Perwakilan Pencadang, Barisan Perwakilan Pembangkang serta warga dewan yang saya kasihi. Assalamualaikum dan salam sejahtera serta salam perdebatan saya ucapkan untuk anda. Saya selaku perwakilan pencadang yang pertama ingin menyampaikan satu usul yang akan kita perdebatkan pada hari ini, iaitu mengenai relevankah pengajaran prosa tradisional diajar di sekolah menengah. Baiklah, seperti apa yang kita lihat, prosa tradisional kurang diadaptasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pada hari ini, kami selaku Barisan Pencadang sekali lagi akan menegaskan serta akan membuktikan kepada warga dewan sekalian yang sedang bersidang mengenai kerelevanan pengajaran prosa tradisional di sekolah menengah. Puja pertama kami pada hari ini, saya akan katakan ya relevan untuk relevan untuk para pelajar di sekolah menengah diajar mengenai prosa tradisional. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk mendedahkan tentang budaya dan warisan prosa tradisional kepada pelajar-pelajar, kerana prosa tradisional yang dihasilkan banyak mengandungi makna yang tersirat dan tersurat yang membawa teladan dan pengajaran kepada kehidupan seharian kita. Nik Hasan Basri turut berkata bahawa prosa tradisional merupakan cerminan hidup sesuatu masyarakat. Inilah yang dikatakan prosa tradisional dianggap sebagai satu contoh yang boleh dijadikan pengajaran. Bukan itu sahaja, prosa tradisional memiliki banyak kelebihannya sekiranya dipelajari lebih mendalam. Oleh itu, para hadirin dan hadirat sekalian, di sini dapat kita lihat manfaat mempelajari prosa tradisional. Pada pendapat saya, alangkah baiknya jika prosa tradisional ini diajar kepada semua pelajar, khususnya kepada pelajar bukan dikhususkan kepada pelajar aliran sastra sahaja, namun seharusnya meletakkan subjek prosa tradisional ini sekurang-kurangnya 1 jam masa pembelajaran untuk para pelajar mempelajari prosa tradisional. Walaupun masa pembelajaran boleh dikatakan agak singkat, namun sekurang-kurangnya pelajar mempunyai pengetahuan yang asas tentang prosa tradisional seperti mengetahui cerita rakyat, cerita binatang, serta cerita hikayat. Tambahan pula, kelebihan adanya masa pembelajaran prosa ini akan dapat mendedahkan lagi kepada pelajar tentang perbezaan antara prosa moden dan prosa tradisional. Hal ini dikatakan demikian kerana pada masa kini, prosa moden lebih banyak dipelajari dan diberi perhatian lebih berbanding dengan prosa tradisional. Warga dewan sekalian, kebanyakan generasi kini mengetahui prosa moden seperti cerpen. Misalnya, penggunaan cerpen dan novel ini banyak digunakan dalam pembelajaran subjek bahasa Melayu. Oleh itu, sekali lagi saya tegaskan bahawa pengajaran prosa tradisional ini sangat relevan untuk diajar di sekolah kerana akan dapat memberi input kepada pelajar tentang hasil warisan dan budaya Melayu supaya tidak hilang di telan zaman. Itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada perwakilan pencadang pertama, Cik Ifarah Hanim atas hujahan idea dan pendapatnya tentang masa pembelajaran prosa tradisional. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada barisan pihak pencadang, barisan pihak pembangkang dan sidang dewan yang saya kasihi sekalian. Saya selaku perwakilan pembangkang pada pusingan pertama ini ingin memberikan usul berdasarkan pendapat atau pandangan saya untuk membidas atau menidakkan usul yang telah dikemukakan oleh pencadang pertama iaitu Cik Nur Ifarah Hanim. Pada hujahan beliau sebentar tadi ada menyatakan bahawa pengajaran prosa tradisional ini perlu diajarkan kepada semua pelajar, baik pelajar aliran sastra dan pelajar aliran lain dalam tempoh waktu 1 jam hanya untuk mempelajari prosa tradisional. Warga dewan sekalian, saya selaku wakil daripada pihak pembangkang ingin mengatakan tidak relevan sekiranya prosa tradisional diajar dalam tempoh 1 jam di peringkat sekolah, khususnya sekolah menengah. Hal ini disebabkan saya berpendapat bahawa tempoh 1 jam terlalu lama bagi mengadakan sesi pengajaran prosa tradisional pada setiap minggu
Sedangkan kita tahu sudah ada slot yang diberikan menerusi slot sesi pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Bahasa Melayu, pengajaran komponen sastra iaitu Komsas. Dalam konteks masa pembelajaran prosa tradisional ini, pada pendapat saya ingin menegaskan bahawa peruntukan masa pembelajaran bagi prosa tradisional adalah tidak relevan untuk diajarkan di peringkat sekolah menengah menerusi slotnya tersendiri. Pendek kata, saya merasakan tidak perlu bahawa prosa tradisional ini boleh dijadikan sebagai satu subjek lain yang dipisahkan daripada pengajaran Bahasa Melayu yang mempunyai slot masa tersendiri dan diajar kepada pelajar bukan aliran sastra yang jelas bukan skop bidangnya. Pada pendapat saya, pengajaran prosa tradisional dilihat tidak relevan untuk diajarkan di peringkat sekolah menengah sekiranya prosa tradisional ini diajarkan dari segi masa pembelajaran yang dianggap sebagai satu subjek utama. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui bahawa terdapat beberapa golongan pelajar yang terdiri daripada aliran bidang yang berbeza. Tidak semua pelajar merupakan aliran sastra. Ada pelajar yang mengambil aliran sains tulen, aliran preset account dan juga aliran kemahiran seni. Bagi saya, pelajar-pelajar yang bukan aliran sastra tidak sesuai untuk belajar prosa tradisional sebagai subjek utama dan boleh sahaja belajar prosa tradisional melalui pengajaran Bahasa Melayu menerusi slot masa pembelajaran komponen sastra iaitu Komsas. Jika untuk pelajar aliran sastra, amat dibolehkan untuk mereka belajar tentang prosa tradisional secara menyeluruh dan mendalam dengan peruntukan masa pembelajaran yang sesuai. Namun, jika pelajar bukan aliran sastra, saya merasakan bahawa perkara itu akan menjadi satu bebanan atau pembelajaran yang dilihat tiada kaitannya dengan bidang mereka khususnya dari segi pekerjaan kelak. Contohnya, pelajar bukan aliran sastra seperti pelajar sains tulen perlu menumpukan fokus terhadap pembelajaran prosa tradisional, sedangkan pelajar berkenaan perlu memberikan fokus kepada subjek-subjek utama dan meja seperti biologi, fizik dan kimia bagi bidang pilihan mereka. Dan perkara ini tentu membuatkan mereka tertekan kerana perlu membahagikan masa belajar sekaligus akan membuatkan jadual pembelajaran mereka menjadi lebih padat. Oleh itu, saya tetap mengatakan bahawa masa pembelajaran selama 1 jam bagi prosa tradisional untuk diajarkan kepada pelajar bukan aliran sastra adalah tidak sesuai disebabkan tiada perkaitan secara mendalam dengan bidang pekerjaan mereka. Warga Dewan sekalian, selain itu, saya juga ingin menyatakan bahawa pengajaran prosa tradisional di peringkat sekolah menengah dilihat tidak begitu relevan sekiranya masa pembelajaran yang banyak kepada pengajaran tersebut seolah-olah menjadikannya sebagai subjek utama. Dalam konteks ini, saya merasakan bahawa prosa tradisional tidak mempunyai perkaitan dengan kemajuan dunia yang semakin canggih. Umum mengetahui bahawa dunia kini semakin berkembang pesat dari segi kemajuan dalam pelbagai bidang dengan wujudnya teknologi yang semakin canggih. Hal ini sudah pasti akan memerlukan kepakaran-kepakaran bidang tertentu seperti bidang perkomputeran, bidang sains dan bidang matematik yang jelas memerlukan seseorang itu perlu mahir dalam subjek seperti matematik, biologi dan reka bentuk teknologi. Justru saya ingin mengatakan bahawa prosa tradisional dilihat merupakan satu subjek atau komponen pembelajaran yang tiada berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan dunia. Untuk kemajuan bidang bahasa, ya, sangat sesuai. Namun, untuk kemajuan kehidupan dunia, tidak bersesuaian dan tiada berkaitan. Sehubungan dengan itu, peruntukan masa pembelajaran yang banyak bagi prosa tradisional sangat tidak sesuai untuk kesemua pelajar berbilang bidang, bahkan saya rasa sangat sesuai untuk pelajar aliran sastra sahaja. Kerana itu merupakan bidang utama untuk mereka memberikan fokus yang lebih lagi, sedangkan pelajar bukan aliran sastra mempunyai banyak subjek utama yang lain untuk diberikan fokus lagi. Maka, untuk kemajuan dunia yang dilihat lebih berteraskan sains dan matematik, dilihat tidak sesuai sekiranya pengajaran prosa tradisional dijadikan sebagai fokus utama dalam pembelajaran mereka. Jelaslah bahawa masa pembelajaran bagi prosa tradisional untuk diberikan fokus utama amatlah tidak sesuai. Namun, saya tidak menolak jika pengajaran prosa tradisional di peringkat sekolah menengah relevan dilakukan tetapi sebagai fokus sampingan sahaja. Itu sahaja udahan saya mengenai masa pembelajaran prosa tradisional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua barisan penebat sama ada dalam
Pecadang ataupun pembangkang, saya Nur Hafiqah binti Kamarudin akan menyambung pendebatan tentang topik yang kedua, iaitu manfaat bahasa. Okey, dalam topik kita ini, kita ingin membangkitkan iaitu berkaitan relevankah pengajaran prosa tradisional di sekolah menengah. Pada saya menganggap ia sangat relevan. Oleh itu, saya ingin mengangkat tentang isu manfaat bahasa dalam topik ini. Okay. Kita semua ketahui bahawasanya bahasa merupakan satu elemen ataupun wahana yang amat penting dalam sebarang pengurusan tulisan dan juga sebagainya lah. Begitu juga dengan prosa tradisional. Penyampaiannya dan juga penulisannya jelas menggunakan bahasa yang khusus, iaitu bahasa Melayu klasik, agar penyampaian yang dapat disampaikan itu adalah lebih baik. Prosa tradisional ini jelas menjadi satu pengajaran yang penting dan kita juga jelas penggunaan bahasa yang digunakan juga adalah bahasa Melayu klasik. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kita ingin menjaga bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu. Lebih penting juga dalam kejayaan pembentukan komuniti nasional, terutamanya dalam kalangan pelajar di sekolah menengah. Kerana melalui bahasa Melayu ini, ia akan memunculkan satu perasaan tanggungjawab dalam kalangan semua pelajar untuk memastikan bahasa Melayu ini mempunyai menjadi satu keperluan dalam kehidupan harian kita sebagai warga negara Malaysia. Sosialisasi melalui penggunaan bahasa Melayu ini juga dalam prosa digunakan perlu bagi memastikan pembudayaan lambang bahasa Melayu diterapkan kepada pelajar sebagai kebanggaan negara selain daripada kemajuan. Selain itu, dilihat juga penggunaan bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin. Kini ia menjadi satu keutamaan yang diterapkan kepada pelajar dan golongan remaja kerana ia menganggap sebagai bahasa tersebut sebagai lingua franca dalam pengucapan harian. Hal ini menjadikan satu benteng sekiranya penggunaan bahasa tersebut dijadikan bahasa penghantar utama, dan bahasa Melayu ini akan terpupuslah. Ia juga dianggap satu keperluan dan pemudah cara dalam urusan pekerjaan. Hal ini jelas sekiranya prosa tradisional ini tidak digunakan sebagai bahan pengajaran, ia mungkin menjadi bahasa Melayu ini semakin terpupus dan ditinggalkan. Okey, bagi jawapan kedua saya, prosa Melayu tradisional ini sangat relevan menjadi bahan pengajaran di sekolah menengah kerana ia memudahkan pengajaran dan kajian di peringkat lebih tinggi. Secara umumnya, kita jelas bagi tingkatan 5 di sekolah menengah terdapat penambahan pengajaran iaitu berkaitan penyuntingan, iaitu daripada prosa Melayu klasik kita tukarkan kepada bahasa Melayu standard. Dengan didikan sejak di peringkat sekolah lagi, ia memudahkan lagi pelajar memahami bahasa yang digunakan dengan prosa Melayu dan ia bersesuaian dengan peribahasa iaitu melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sekiranya pelajar itu dapat menyambung pengajaran di peringkat lebih tinggi iaitu universiti, terutamanya dalam bidang bahasa ataupun kesusastraan, ia lebih mudah untuk mereka mengkaji dan memahami pengajaran dengan lebih baik. Jelas ia menjadi satu kelebihan kepada para pelajar di sekolah menengah dalam menangani masalah kesukaran mengkaji bahan melibatkan prosa dan bahasa Melayu klasik ini.
Oleh itu, pada pendapat saya, prosa tradisional ini sangat relevan diajarkan di sekolah, terutamanya di sekolah menengah, kerana ia menggunakan bahasa Melayu yang sememangnya menjadi lambang kepada masyarakat Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari pencadang iaitu saudari Nur Hafika atas usul yang dikemukakan iaitu manfaat bahasa. Okey, Assalamualaikum warga Dewan sekalian. Saya Nurzida Arala adalah panel kedua bagi wakil pembangkang menolak cadangan tentang manfaat bahasa. Isunya adalah relevankah sastra tradisional diajarkan di sekolah? Okey, baiklah. Menerusi penelitian dan juga kajian yang saya lakukan, prosa lama tidaklah mempunyai kepentingan utama dalam bidang bahasa. Hal ini demikian kerana kita sudah berada di era globalisasi yang mana menuntut semua orang menguasai bahasa perdagangan ataupun bahasa komunikasi antarabangsa. Bahasa yang saya maksudkan ialah bahasa Inggeris. Hal ini dapat dibuktikan apabila jumlah penutur bahasa Inggeris di seantero dunia mengatasi jumlah penutur bahasa utama yang lain seperti bahasa Perancis, Sepanyol, Arab dan Rusia. Walaupun negara ini adalah negara besar yang majoritinya mempunyai penduduk yang ramai, maka tidak dapat dinafikan bahawa bahasa utama yang digunakan semasa seseorang berkomunikasi dengan bangsa negara lain ialah bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa Inggeris bukan sahaja memudahkan kita berhubung dengan dunia luar, malah bahasa ini menjamin kelancaran urusan yang melibatkan bangsa negara lain. Misalnya, urusan perdagangan, urusan politik semasa dan melibatkan pelancongan di negara lain. Sebaliknya, urusan seseorang akan menempuh pelbagai dugaan sekiranya seseorang itu tidak petah dalam bahasa Inggeris. Hal ini jelas menampilkan kepentingan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu klasik. Di samping itu juga, hadirin sekalian, kepentingan yang lain ialah bahasa Inggeris merupakan bahasa ilmu pengetahuan. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam era modernisasi ini, bahasa Inggeris merupakan bahasa sumber yang penting. Misalnya, kebanyakannya buku-buku rujukan, buku maklumat, penyelidikan dan khazanah ilmu yang lain terungkap dalam bahasa Inggeris. Hal ini tidak menjadi masalah bagi golongan yang dapat menguasai bahasa Inggeris untuk memahami isi-isi yang tercatat dalam bahan tersebut. Persoalannya, adakah anda faham akan isi-isi yang ingin disampaikan sedangkan tahap penguasaan bahasa Inggeris anda berada di paras yang menyedihkan? Jawapannya semestinya tidak. Hal ini kerana ilmu yang terdapat dalam bahan bacaan itu memerlukan tahap penguasaan bahasa Inggeris yang optimum. Oleh itu, sekolah sepatutnya menumpukan sistem pembelajaran terhadap bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu klasik seperti yang terdapat dalam hikayat, puisi-puisi lama dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, tambahan lagi menurut saudari Hafika, ada menyatakan bahawa prosa tradisional penting agar pelajar universiti tidak terpinga-pinga ketika mempelajari bahasa klasik kerana sudah mempunyai asas yang baik ketika di bangku sekolah. Namun, dalam hal ini saya tidak bersetuju. Untuk pengetahuan saudara dan saudari semua, semasa kita berada di peringkat universiti kelak, tidak semua pelajar akan mengambil kos ataupun bidang bahasa sahaja. Ya. Di universiti tempatan maupun swasta juga menawarkan bidang-bidang lain seperti kos pemasaran, ekonomi kewangan, bioteknologi, sains marin, komunikasi, seni kreatif dan banyak lagi. Jadi, jika diperhatikan, bidang-bidang ini tidak memerlukan pelajar untuk mempelajari bahasa Melayu klasik. Justru, pada pendapat saya, prosa tradisional tidak lagi relevan diajarkan di sekolah. Bahasa Melayu memanglah menjadi identiti bangsa Malaysia, tetapi bahasa Melayu klasik ini tidak lagi dipertuturkan kerana kita sudah menggunakan bahasa Melayu standard dalam komunikasi harian. Okey, itu sahaja pandangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pencadang dan pembangkang yang turut serta pada hari ini. Baiklah, saya Nuralila binti Abdul Kadir selaku pencadang berpendapat bahawa pengajaran prosa tradisional di sekolah menengah adalah sangat relevan. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat kita lihat dari aspek kemudahan memperolehi sumber rujukan bagi prosa tradisional.
Pelajar pada masa kini sangat mudah mendapatkan maklumat hanya menggunakan rangkaian internet berbanding dengan pelajar yang terdahulu yang tidak didedahkan dengan penggunaan telepon pintar. Dengan kewujudan sumber-sumber rujukan dari internet, mampu memudahkan pelajar untuk menyiapkan tugasan. Pelajar juga boleh mengunjungi perpustakaan di sekolah ataupun perpustakaan yang terdekat untuk mencari buku-buku berkaitan prosa tradisional. Bukan itu sahaja, mereka juga boleh membeli buku rujukan di kedai buku. Pada masa kini, kebanyakan pelajar lebih memilih untuk membeli buku rujukan sendiri dan kurang berminat menggunakan buku teks yang disediakan oleh pihak sekolah berbanding dengan pelajar terdahulu yang kurang berkemampuan untuk memiliki buku sendiri, sama ada disebabkan oleh kekangan kewangan, kedai buku yang jauh dari kawasan pelajar, dan menghadapi masalah pengangkutan. Prosa tradisional ini diajar di sekolah dan juga secara tidak langsung dapat menaikkan semula prosa tradisional yang terdahulu agar lebih dikenali lagi dalam kalangan pelajar ataupun generasi yang akan datang. Selain itu, kewujudan tenaga pengajar bagi subjek sastra sangatlah membantu untuk mengembangkan lagi ilmu tentang prosa tradisional. Pelajar dapat memilih guru sastra yang paling mahir mengenai prosa tradisional untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Seterusnya, dari aspek minat ataupun kelebihan yang ada terhadap pelajar itu sendiri. Pelajar mempunyai bidang dan minat sendiri dalam sesuatu mata pelajaran, dan ada juga yang sudah mula terdedah dengan prosa tradisional ini sejak dari kecil lagi, sama ada dipengaruhi oleh ahli keluarga ataupun rakan-rakan sebaya yang gemar mengambil tahu tentang prosa tradisional. Kebiasaannya, apabila pelajar minat akan topik yang diajarkan oleh seorang guru, maka secara tidak langsung mereka akan memberikan perhatian sepenuhnya berbanding dengan mata pelajaran yang lain. Oleh itu, objektif pembelajaran akan dapat dicapai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada perwakilan pencadang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Faisal binti Muta selaku perwakilan pihak pembangkang. Okey. Saya kurang bersetuju dengan pendapat daripada pihak pencadang atas sebab-sebab tertentu yang saya akan jelaskan sebentar lagi. Okey, jika dilihat berdasarkan tajuk perbahasan kita hari ini, saya agak sedikit teruja mendengar cadangan daripada pihak pencadang. Namun, saya kurang bersetuju dengan hujah yang dilontarkan. Okey, pada pendapat saya tidak bersetuju dengan hujah pihak pencadang yang menyatakan bahawa pelajar mudah mendapatkan sumber rujukan bagi prosa tradisional dengan menggunakan rangkaian internet. Saya ingin menjelaskan bahawa tidak semua pelajar sekolah yang mempunyai telefon bimbit dan komputer riba untuk mengakses internet. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap keluarga mempunyai kemampuan yang berlainan. Mungkin terdapat pelajar yang kurang berkemampuan tidak mempunyai kemudahan seperti itu. Tetapi pelajar yang kurang berkemampuan atau dikenali sebagai miskin sudah pasti tidak mendapat kemudahan seperti yang dikatakan pihak pencadang. Selain itu juga, apabila menggunakan talian internet, sudah pasti ianya menggunakan data yang banyak untuk mengakses. Ianya sudah pasti menggunakan wang yang banyak untuk membeli data. Ini juga menjadi salah satu sebab pelajar tidak dapat mengakses talian internet. Inilah yang menyebabkan pelajar tidak berkemampuan, tidak dapat menyiapkan tugasan kerana faktor kemampuan dari segi kewangan. Oleh itu, jelaslah bahawa tidak relevanlah pengajaran prosa tradisional di sekolah. Okey, seterusnya saya juga kurang bersetuju dengan hujah pihak pencadang tentang tenaga pengajar bagi subjek sastra di sekolah. Ya, tidak dapat dinafikan bahawa tenaga pengajar ini dia dapat membantu pelajar untuk menimba ilmu. Namun, tidak semua guru sastra ini mempunyai kemahiran yang dinyatakan seperti yang dinyatakan oleh pihak pencadang tadi. Pada pendapat saya,
tidak semua guru yang mengajar sastra itu mempunyai kemahiran dalam bidang sastra. Ini kerana terdapat sekolah yang memberikan guru untuk mengajar subjek yang bukan daripada bidangnya. Ini kerana pengambilan guru di sekolah biasanya bukan mengikut option tetapi mengikut kekosongan guru di sekolah tersebut. Contohnya, guru itu terpaksa mengajar sastra sedangkan bidangnya adalah bidang sains. Di situlah terlihat bahawa guru yang mengajar sastra ini tidak semuanya memiliki kemahiran tentang sastra. Jadi, apabila kurangnya ilmu dan kemahiran mengajar dalam bidang sastra ini menyebabkan kurangnya kualiti dalam pendidikan sastra dan ianya juga akan merugikan pihak sekolah terutamanya. Oleh itu, pada pendapat saya, tidak relevanlah pengajaran prosa tradisional di sekolah menengah apabila dilihat daripada aspek tenaga pengajar. Okey, seterusnya saya juga tidak bersetuju dengan hujah pencadang tentang minat pelajar pelajar tentang dalam pendidikan sastra. Ya mungkin terdapat sebilangan pelajar yang sangat meminati bidang sastra, namun ianya dalam jumlah yang sedikit. Ini dapat dibuktikan apabila didapati banyak pelajar yang melakukan aktiviti lain semasa proses pengajaran dan pembelajaran sastra dijalankan di dalam kelas. Okey, pada pendapat saya, tidak semua pelajar minat untuk belajar sastra, apalagi tentang prosa tradisional. Seperti yang kita tahu, prosa tradisional ini melibatkan cerita mitos, cerita legenda, cerita rakyat zaman dahulu dan sebagainya. Ianya melibatkan satu penceritaan yang agak panjang. Jadi seperti yang saya terangkan pada hujah saya sebentar tadi, apabila guru itu kurang pengetahuan dalam bidang sastra dan lebih-lebih lagi dalam pengajaran prosa tradisional ini, jadi murid akan rasa bosan terhadap sesi pembelajaran itu. Jadi hal inilah yang mendorong pelajar untuk tidak meminati sastra kerana sastra ini dikatakan agak susah dan jalan penceritaannya kurang diminati lah. Okey, jadi pada pendapat saya, pengajaran prosa tradisional ni tidak relevan diajarkan di sekolah menengah. Okey, itu saja dari saya. Okey, baiklah. Tuan Yang di-Pertua, barisan pihak pencadang dan barisan pihak pembangkang serta sidang dewan yang saya hormati sekalian. Sesi debat sastra 2022 telah pun tiba di penghujungnya. Selepas kita mendengar dan meneliti setiap tutur kata dan pandangan idea setiap barisan pencadang serta barisan pembangkang, dapatlah saya simpulkan bahawa usul relevankah pengajaran prosa tradisional di sekolah menengah, majoriti bersetuju dengan perbahasan idea dan pandangan yang disampaikan oleh pihak pembangkang tentang usul berkenaan prosa tradisional. Pihak pencadang telah menegaskan pihak pembangkang telah menegaskan bahawa peruntukan masa pembelajaran bagi prosa tradisional adalah tidak relevan diajar di sekolah menengah seperti yang diutarakan oleh pihak pembangkang iaitu panel pertama iaitu saudara Muhammad Nafi, bahawa prosa tradisional ini tidak relevan diajar di dalam tempoh 1 jam kerana merupakan tempoh yang lama serta bersetuju juga dengan hujah mengenai tenaga pengajar seperti yang dihujahkan oleh pembangkang panel ketiga, iaitu tidak semua tenaga pengajar mempunyai kemahiran mengajar sastra kerana terdapat sesetengah guru terpaksa mengajar subjek yang bukan di bawah option mereka. Itu sahaja yang dapat saya simpulkan berdasarkan hasil debat kita pada hari ini. Oleh itu, pengajaran prosa tradisional ini bukanlah tidak relevan di sekolah menengah, namun ada juga kerelevanannya sekiranya prosa tradisional ini diajar di peringkat sekolah menengah.
Walaupun tidak relevan pengajaran puasa tradisional ini di peringkat sekolah, namun para pelajar namun para pelajar perlulah mengetahui ilmu asas mengenai sastra tradisional ini. Sekian, terima kasih.